Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal awliya wal ulama wasyuhada was salihin wa ila jami'il arwahil muslimin wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du, faya ibadallah. Hai sekalian sahabat-sahabat ukhuwah, Masya Allah, berseri-seri, cantik sangat. Okay. Ada yang bertanya, kenapa suka pakai merah? Pasal apa dia suka? Adakah kerana saya suka merah? Okay, salah satu saya pun suka merah. Okay. Dia di antara warna kegemaran Nabi SAW. Nabi suka warna merah, warna hijau, warna putih. Apa dia? Tak apa. Tak apa. Tak mana dia gantung. Oh, wish. Asyik tu. Kaum Seliwah ni dah. Okey. Yang mana pakaian merah hitam ini adalah pakaian rohani. Kata Syekh Kutub, Wali Kutub, Syekh Sidi Ahmad Badawi, pakaian merah hitam, warna merah hitam adalah warna rohani. Rohani kita ni ada dua warna. Ketika mana dia marah, ketika mana dia seronok, merah. Waktu dia hilang pertimbangan, dia hitam. Itu warna rohani mengikut pendapat seorang ketua wali Allah. Sebab dia kalau majlis rasmi dia akan kenakan pakaian merah dan hitam. Lagi satu, dia teruja dengan syair yang disampaikan oleh Imam At-Tirmizi yang mana Jabir bin Samurah terpaku ketika melihat wajah Nabi. Dia kata, wallahi, watallahi, Nabi jauh lebih indah daripada warna bulan. Kalau tanya, pasal apa warna merah? Kalau tanya, tak ada lain, sekadar suka-suka saja. Bukanlah saya tu suka bertema sangat. Tak ada lain, sekadar menghiburkan hati kita dan sekaligus nak menunjukkan rasa kegembiraan kita menyambut kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kita sambut bulan Rabiul Awal. Okay, baik. Saya tak mau ikut suka saya. Saya nak ikut suka semua. Hari ni nak bawa yang betul-betul nak bawa kasidah apa? Saya nak ikut suka semua. Kalau ikut suka saya, satu sudahlah, seorang tak ada. Okey, bagi cadangan, sila bagi cadangan. Okey, yang saya wajibkan nasab Rasulullah, saya wajibkan tak kenal maka tak cinta. Kemudian yang kedua, yang saya bagi hari yang baru ni, marhaban ya Rabi', yang di sini dia bagi salah satu tadi. Ini yang kedua. Okey, ada lagi cadangan? Untuk cadangan saya dah bagi dah 2 cadangan. Mahabbah Rasul. Saya tak ada seni kata. Yang tu yang ada apa? Kesian. Okey, ada cadangan lain?
Tak ada? Ah? Ah? Kak Ina. Kak Ina ada hak yang alangkah indahnya hidup. Ada lirik dia tak? Kalau ada saya Kak Ina beri kat saya dah. Ada dalam handphone. Oh, sial. Ha? Ha. Semua orang tak ada. Baik, kita bawa nasab keturunan Nabi. Siapa yang tak dapat lagi? Yang tak dapat lagi? Tu tepi pintu tu tak dapat. Yang belakang tu. Ini semua tak dapat lagi. Semua belah sini yang tak dapat lagi. Ada lagi ke kertas ni? Ramai lagi tak dapat. Mana Kak Baria? Ya kau. Share. Kongsi no. Dia pak lain boleh apa dah tu. Satu, dua mula. Huwa Sayyiduna Muhammad. Oh, siapa pula? Tak ada bateri ya? Tak apa. Tak apa saya guna ni. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, saya guna ni boleh nak? Okey, kita baca nasab Nabi lah. Nasab keturunan Nabi SAW. Apa ni? Saya pakai ni. Huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Lagi sekali. Huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad. Lagi sekali, semua serentak gemakan Masjid Umar Abdul Aziz. Satu, dua, mula. Huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik
ibni Adnan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, itulah nasab keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab keturunan Nabi ini bertemu dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, iaitu pada pertemuan tok nenek depa yang bernama Qusay bin Kilab. Nah, Sayyidatina Aminah ibu Nabi berkahwin dengan Abdullah bapa Nabi. Nasab keturunan mereka bertemu kepada Abdul Manaf. Jadi makna kahwin ni pupu papak jugalah. Nah, nasab keturunan mereka bertemu Abdul Manaf, kemudian seterusnya sampailah Adnan. Nah, hampir-hampir kita kata sepupu sepapak dah, cuma mungkin 2 kali pupu, 3 kali pupu, lagu itulah. Bukan sepupu, 2-3 kali pupu. Sampai kepada Abdul Manaf. Bertemunya Sayyidatina Aminah juga dengan Sayyidat bapa Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Baik. Kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suka saya petik satu surah. Surah daripada surah Shaf ayat yang ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Shaf ayat yang ke-6. Kata Allah, wahai Isa, wahai Isa, katakan olehmu, wa idz qala Isa bin Maryam, ketika mana Isa bin Maryam berkata. Baik, kenapa ayat ini ditujukan kepada Isa? Walhal nak cerita tentang kelahiran Nabi. Jarak di antara Nabi Isa alaihi salam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 600 tahun. Ada pendapat kata 500 tahun. Jarak jauh, berbeza dengan nabi-nabi terdahulu. Contohnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hidup sezaman. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut hidup sezaman. Nabi Syuaib dengan Nabi Musa hidup sezaman. Nabi Musa dengan Nabi Yusuf bin Nun hidup sezaman. Tapi di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarak dia 600 tahun atau 500 tahun. Kalau dengar orang kata 500 pun betul. Kalau kata 600 pun betul. Jarak cukup panjang. Di dalam Taurat, dalam kitab Taurat, Allah dah sebut, ni perkataan ini Allah Ta'ala ambil daripada surah Shaf ayat yang ke-6 ni. Allah bawa keluar balik, Allah letak petikan, walaupun tak sama sebiji, tapi hampir serupa maksudnya. Suruh Isa jawab kepada puak-puak Bani Israel. Apa dia? Apabila puak-puak Bani Israel ni dia terpecah pada dua pula. Dia jadi Yahudi dan dia jadi Nasrani. Mereka pandai, mereka pecah jadi macam-macam agama ni. Asalnya daripada Yahudi Bani Israel. Bila mana orang Bani Israel mendakwa yang Isa tu adalah utusan terakhir. Tak ada Nabi dah lepas tu. Memang tak ada dah. Dengan sebab apa? Tertulis di dalam Taurat, tertulis di dalam Injil, akan lahir seorang Nabi, dia tak habaq daripada bangsa apa-apa. Akan lahir seorang Nabi, yang mana Nabi itu peribadi dia cukup murni. Peribadi cukup mulia.
Dia tidak akan memandang yang buruk itu buruk, tetapi dia akan cari kebaikan di dalam keburukan. Dia mempunyai beberapa keajaiban yang Al-Quran sebut mukjizat. Dia mempunyai beberapa kelebihan. Apa yang dia minta terus dimakbulkan. Jadi, dia tunggu-tunggu mailah Aisyah. Yang didakwa anak Tuhan pada awalnya. Kerana Sayyidatina Maryam hamil dengan tidak berkahwin. Jadi, apabila roh ditiupkan di dalam rahim Maryam, menghidupkan seorang anak. Lahirlah anak lelaki yang memang Allah dah suruh malaikat Jibril bagi nama siap. Aisyah tetapi berbinkan kepada ibu dengan sebab dia tak ada ayah. Itu nama Aisyah bin Maryam. Aisyah anak lelaki Maryam. Jadi puak-puak Nasrani ini mendakwa dia inilah yang kita duk tunggu-tunggu. Inilah yang disebutkan di dalam Injil. Memanglah dia seorang orang yang baik. Peribadi dia mulia. Dia boleh menyembuhkan sakit sopak. Dia boleh menyembuhkan sakit kusta. Orang mati boleh hidup balik. Allah bagi kat dia mukjizat, kelebihan demi kelebihan. Sampailah pada satu masa bila mana dia berjalan dengan beberapa orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi yang memegang kitab Injil, melintasi satu bangkai anjing yang besar, penuh dengan ulat berulat. Lepas tu masing-masing muntah dan ludah pada bangkai anjing tersebut. Dia berdiri di tepi bangkai anjing tu. Lepas kata, kita macam kita, kalau kita tengok bangkai ataupun sesuatu yang jijik, kita tak akan duduk lama kan. Kita akan cepat-cepat tinggalkan tempat tu. Tapi dia berdiri lama. Dia panggil, wahai Aisyah, jalan. Duk buat apa tempat tu busuk. Jijik. Anjing kot. Yang mati bukan anjing kecil, anjing besar. Berulat-ulat. Masing-masing ludah kotor. Apa kata Aisyah alaihi salam? Dia kata, tengok pada gigi dia putih, dia kata. Dalam buruk anjing tu, yang berulat punya busuk tu, dia tak pandang yang busuk. Dia pandang yang baik. Tambah datang gigi anjing tu. Gigi anjing tu putih, dia kata. Sebab tu dia boleh berdiri lama di situ. Yang ni bermaksud, kita ni kalau kita tengok sesuatu yang punya buruk tu, carilah kebaikan dia. Jangan pandang semua buruk. Kerana pada penciptaan Allah kepada makhluk, bukan semua buruk. Ni kita pakai pukul rata. Dia tukar. Dia dan keturunan-keturunannya. Pukul rata semua. Cari. Ada kebaikan. Kata Allah, aku tidak jadikan satu-satu benda tu batil. Batil ni maksud dia rosak. Melainkan ada baiknya, ada buruknya. Jadi, berkata sah. Dia ni memang Rasul akhir zaman yang disebut di dalam kitab Taurat dan disebut di dalam kitab Injil. Dah sah dapat kata. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam ayat daripada surah As-Saff ni. Katakanlah kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah, aku ni utusan Allah. Yang diutuskan ilaikum kepada kamu, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, untuk membenarkan apa yang ada di tangan-tangan kamu, iaitu apa yang ada di dalam kitab Taurat. Nak cerita pasal Nabi yang akhir zaman ni, aku nak membenarkan. Tetapi kata Nabi Isa alaihi salam, wa mubasyiran, aku nak bagi tahu dekat hangpa satu khabar gembira. Apa katanya? Khabar gembiranya, bi rasulin ya'ti min ba'di. Ada seorang lagi rasul yang akan datang selepas aku, ismuhu Ahmad. Nama dia Ahmad. Puan-puan boleh rujuk di dalam surah As-Saff ayat 6. Ni disebut dalam Injil ni. Petikan daripada kata-kata dalam Injil. Sudah Allah Ta'ala
pindahkan, rakam semula di dalam Al-Quranul Karim untuk kita membenarkan kata-kata Nabi Isa berapa? 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Dia bilang, wa mubashirun, aku nak cerita ni kabar gembira. Kabar gembira 600 tahun lagi nak main habis boleh cerita hari ni. Siapa cerita ke Nabi Isa? Allah. Allah yang telah mengkhabarkan kepada aku satu khabar gembira. Kenapa dinamakan Rasulullah tu mai ke muka bumi? Rasulullah itu dilahirkan ke muka bumi ini membawa khabar gembira. Sebab apa? Sebab dia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat pada seluruh alam. Inilah maksud khabar gembira yang Nabi Isa kata. Diutusnya Nabi SAW adalah sebagai rahmat seluruh alam. Sebab apa disebut rahmat seluruh alam? Bukan kepada satu kaum sahaja. Nabi Musa, Nabi Isa memimpin satu kaum Bani Israel. Nabi Lut, siapa ingat Nabi Lut? Kaum dia nama apa? Yang dikalih bumi itu dengan sebab melakukan hubungan homoseks. Ingat tak kaum dia nama apa? Sadum. Nabi Allah Saleh. Kaum dia apa dia? Samud. Nabi Allah Ayub. Kaum Ad. Dia ada kaum mereka. Tapi bila mai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, seluruh alam, makna dia apa jenis kaum? Apa jenis kaum? Semua mendapat rahmat daripada dia. Kalau kita tengok hari ni, agama Islam, bangsa Cina, agama Islam, bangsa India, agama Islam, bangsa Inggeris. Sebab apa? Sebab dia rahmatan lil alamin. Ini maksud rahmatan lil alamin. Kemudian, apa lagi yang dimaksudkan dengan rahmatan lil alamin ini? Ketika mana unta tua yang menangis. Seekor unta datang berlari-lari, berlutut dan mengucup kaki Nabi, mengalir air matanya menangisi kerana rindu pada Nabi, mengadu domba tentang badan sakit, kerja banyak, makannya sedikit. Allahu Akbar. Sayunya hati. Seekor unta tua, nampak Rasulullah duduk jauh sembang dengan kawan-kawan. Lari, dia tengok Rasulullah. Itu Muhammad. Lari. Sampai depan Rasulullah, sujud. Kita tahu macam mana unta duduk sujud. Dia duduk macam tahiyat kan. Dia sujud di kaki Nabi. Menghilangkan rasa lelah. Menghilangkan rasa duka di hati. Menangis di kaki Nabi. Sahabat menyaksikan peristiwa ni. Nabi mengusap kepala dia. Nabi bercakap-cakap dengan dia. Kenapa ni? Dia mak rindu sangat-sangat. Rindu sangat-sangat kepada Rasulullah. Kami dengar kehadiranmu ya Rasulullah. Kami tak mampu, kami tua, kami disuruh bekerja. Dia seekor unta tua yang dah cukup tua. Aku ni tuan aku suruh kerja daripada aku muda sampai tua, aku dah tak larat. Aku dipaksa bekerja, aku tak kerja dia pukul. Kerja banyak, makan bagi sikit. Sakitnya tubuh badan aku ya Rasulullah. Layakkah seekor binatang merungut macam tu? Tak layak. Tetapi dengan kekasih Allah yang disebut sebagai rahmatan lil alamin. Dia mengadu. Dia mengadu. Kalaulah binatang boleh mengadu. Dia dikata kat kita macam-macam.
Rasulullah buat apa? Rasulullah kata sabarlah, nanti tak nak buat. Duk sat tuan dia mai lah. Sambil bawa cambuk nak pukul dia. Pasal depan dia lari. Rupanya dia tengok Rasulullah. Nah, dia lari sampai putus tali daripada tangan tuan tu. Jadi Rasulullah kata jangan buat dia. Jual dekat aku beli dia. Nak buat apa dia kata, ya Muhammad. Tua dah, kerja pun tak larat. Rasulullah kata tak apa, aku beli dia. Biar dia duduk dengan aku. Tak apalah kalau macam tu ambil sajalah. Tua nak beli kau. Dia kata dia mengadu dekat aku. Dia contohlah, betul ke hang buat dekat dia macam ni, macam ni. Betul. Jangan siksa dia. Nah, jangan siksa dia. Memandang lelaki itu kepada Rasulullah. Binatang pun cari Rasulullah. Rahmatan lil alamin. So, rahmat kepada seluruh alam. Itu binatang. Kalau benda, nah, benda apa dia? Kita tengok batu. Sakhra yang berada di bumi Palestin sampai hari ini wujud. Yang nak ikut Nabi naik ke langit. Isra' Mi'raj. Nah, sampai sekerat diberi tendang dia. Nak pergi mana? Bila dia nak ikut Rasulullah. Allahu Akbar. Jarak di antara Mekah, Madinah ke Baitul Maqdis tu 3,000 batu. Pernah tengok? Tak pernah tengok. Tapi dia dengar. Telah lahirnya insan mulia. Nak tengok. Tengok-tengok dia sampai dengan izin Allah. Nabi sampai tak di Baitul Maqdis? Nabi orang miskin sampai di Baitul Maqdis tu. Punya seronok batu tu. Nak ikut. Dia berdiri di atas aku. Nak ikut. Dia beri tendang dia. Berhenti. Dia tak jatuh ke bawah. Dia berhenti. Dan kata Rasulullah, tergantunglah ia hingga kiamat. Sampai kelak. Tapi hari ni dah dia buat binaan. Tak mau bagi kemudaratan. Okey, apa dia lagi rahmatan lil alamin? Tadi binatang, kemudian batu, bukit. Bukit apa? Jabal Uhud. Jabal Uhud di dalam peperangan Uhud telah pun merakamkan bagaimana Uhud punya seronok ketika mana Nabi SAW dibawa lari naik di atas Jabal Uhud, punya seronok. Sampai bergegak-gegak, bergoyang-goyang. Punya seronok. Kata nak abang. Yang tu Nabi tendang dia. Nabi tendang dia. Nabi hentak dia dengan tumit. Dia tak tahu nak cakap. Dia punya seronok. Dia minta kepada Rasulullah. Nak duduk dalam syurga dengan Rasulullah. Uhud menyaksikan satu peperangan yang amat hebat. Dia minta pada Rasulullah untuk duduk dalam syurga dengan Rasulullah. Dan Rasulullah menyempurnakan permintaan dia melalui izin Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang, banyak sangat binatang lah. Banyak sangat binatang. Di antaranya ibu kijang. Ibu kijang yang ketika mana Rasulullah bersedih balik daripada Taif, bertemu dengan ibu kijang yang duduk di dalam perangkap. Dia nampak Rasulullah lalu, dia bagi salam. Salam alaika ya Muhammad. Rasulullah cari tang mana. Rupa-rupanya seekor ibu kijang duduk dalam perangkap. Rasulullah pergi dekat dia. Dia menangis kat Rasulullah. Boleh tak tolong lepas? Rasulullah kata tak boleh. Hang ni adalah bahan makanan orang lain. Bahan makanan pemburu. Aku tak boleh mengkhianati. Kerja pemburu dia tangkap binatang untuk dinafkahkan kepada ahli keluarga dia. Tolong saat lepas tak, dia kata. Aku keluar mencari rezeki. Aku ada 4 anak di rumah. Dalam belukar lah. Dalam hutan. Aku ada 4 anak. Aku keluar cari rezeki. Aku sangka rezeki aku lumayan. Rupa-rupanya perangkap. Maka aku terperangkap di sini. Kesian anak aku. Dia kata aku kena dari pagi tadi. Dan anak-anak aku belum lagi menyusu. Kesiannya, dia kata. Susu aku sedang membengkak. Lepaskanlah aku, wahai Muhammad. Aku janji. Aku selesai menyusukan mereka. Aku akan datang balik. Aku janji denganmu, wahai Amir. Wahai Al-Amin.
Berjanji dengan Rasulullah dia nak ambil balik. Tapi bagi dia menyusukan anak dia terlebih dahulu. Kasih seekor ibu. Ha? Kata kasih ibu ni satu dunia sama lah. Rasulullah kesian. Rasulullah lepas dia. Dia kata, aku janji atas namamu dengan kerasulanmu, aku akan datang balik. Tak lama lepas Rasulullah lepas tu pembunuhan. Main tengok. Rasulullah dah ada. Rasulullah ni yang kata punya jujur dia. Rasulullah mengaku kata dia lepas. Tapi kijang tu berjanji untuk datang balik. Tunggu saat dia balik dia menyusu anak-anak. Tak macam mana suasana dia susukan anak dia anak. Habis bengkak susu tu banyak. Kembali. Rasulullah masih di situ. Pemburu masih di situ. Serahlah diri. Tak sembelih pun sembelih lah. Nah. Tapi dia ada empat anak. Allah Akbar. Sampai dak hati si pemburu ni tak ambil hang makanan kami. Kalau nak ambil kesian ke anak-anak yang masih menyusu. Allah. Hebat Rasulullah ni nah. Rasulullah ni dia tak kata apa. Tunggu. Tak tengok apa tindakan si pemburu ni. Pemburu ni kata, tak apalah. Hang baliklah pergi belah anak hang. Baliklah. Dia kata, aku janji. Dia kata, bila anak-anak aku dah besar, kami akan sama-sama jadi bahan makanan kepada hangpa. Allah. Berkat kerasulan Nabi SAW. Masya Allah. Hebat tak? Itulah yang dikatakan rahmatan lil alamin, membawa rahmat pada seluruh alam. Okay. Qasidah yang di sini bagi yang mana yang tak dapat tu share nah. Marhaban ya Rabi' marhaban syahrul anwar marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar marhaban ya Rabi' marhaban syahrul anwar marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar. Saya nak buang makna dulu nah, sebab saya nak hayati apa yang kita kata. Marhaban ya Rabi'. Selamat datang Rabiul Awal. Kita hari ini dalam bulan Rabiul Awal. Marhaban syahrul anwar. Selamat datang bulan yang penuh sinar. Marhaban ya Syafi'. Selamat datang wahai bulan yang membawa syafaat. Birrahmah wal anwar. Dengan rahmat dan juga cahaya. Kita puji bulan Rabiul Awal kerana di dalam bulan Rabiul Awal adanya Nabi SAW. Boleh nak? InsyaAllah nak? 1, 2 mula. Marhaban ya Rabi' marhaban syahrul anwar marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar. Sekali lagi. Marhaban ya Rabi' marhaban syahrul anwar marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar. Inilah bulan dinanti-nanti oleh semua perindu Nabi. Ahlan wa sahlan dari kami Rabiul Awal yang diberkati. Rabiul Awal bulan bertuah, lahirnya Nabi penuh berkah. Diutuskan sebagai rahmah, menyampai risalah penuh hikmah. Marhaban ya Rabi',
مرحبا شهر الأنوار مرحبا يا شفيع بالرحمة والأنوار مرحبا يا ربيع مرحبا شهر الأنوار مرحبا يا شفيع بالرحمة والأنوار Alam gelap dengan kezaliman menindas hamba dan perempuan. Sembah berhala jadi ikutan masyarakat dalam kejahilan. Bangsa Arab berpuak-puak minuman harian ialah arak. Orang yang kaya menjadi tamak menindas yang miskin dan fuqara. Marhaban ya Rabi' marhaban syahrul anwar marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar marhaban ya Rabi' marhaban syahrul anwar marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar. Ahli kitab zaman dahulu sudah tahu dan berilmu sifat dan tanda pada bahu insan mulia yang ditunggu. Kedatangannya sudah pasti kan menerangi alam ini. Wajiblah kita mensyukuri atas nikmat dari Ilahi. Marhaban ya Rabi' marhaban syahrul anwar marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar marhaban ya Rabi' marhaban syahrul anwar marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar. Di antara sifat Nabi tidak suka meninggi diri, peluh baginda sangat wangi, lebih harum dari kasturi. Kemana jua Nabi berjalan, pastikan ditemani awan. Dari cahaya diciptakan, tidak pernah ada bayangan. Marhaban, marhaban syah. Marhaban ya Rabi' marhaban syahrul anwar marhaban ya Syafi'. Hadis sahih menceritakan azab Abu Lahab diringankan, kena gembira saat kelahiran, dibebaskan hamba perempuan. Apakah perihal orang beriman yang tak pernah syirikkan Tuhan, gembira menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad Rasul pilihan. Marhaban ya Rabi' marhaban syahrul anwar marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar marhaban ya Rabi' marhaban syahrul anwar marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar. Pastilah surga yang dinanti bagi yang mencintai Nabi lebih dari diri sendiri, harta dan dua anak istri.
Kami mohon pada ilahi agar sempurna iman di hati dengan berkat memuji Nabi salawat salam setiap hari. Marhaba, marhaban syahr. مرحبا يا ربيع مرحبا شهر الأنوار kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat agar rindu kami terubat. Jejakkanlah kaki kami ke bumi berkah tanah suci agar dapat ziarah Nabi beribadah di taman surgawi. Marhaban ya Rabi' marhaban syahrul anwar marhaban ya syafi' birrahmah wal anwar marhaban ya Rabi' marhaban syahrul anwar marhaban ya syafi' birrahmah wal anwar. Sama-sama doa yang terakhir tu. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat agar rindu kami kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat. Allah. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul an-nabiyil ummi birridha wal qabul. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul an-nabiyil ummi birridha والقبول. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم عليه. الله أكبر. Jangan malu minta ke Allah nak jumpa Rasulullah nak. Kan dia kata. Di dalam mimpi walau sesaat ya Allah. Setiap kali minta malu sebenarnya. Saya berkata saya malu. Macam tak layak je no. Pasal apa dah habis bateri? Dia sedih kot no. Tak apa, saya tengok. Tak usah bangkok.
InsyaAllah boleh. Boleh. Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Baik. Sambung sikit tafsir lah. Yang dikatakan Rasul utusan rahmatan lil alamin. Kita tahu sejarah Nabi Adam alaihissalam yang Allah Ta'ala ciptakan di tempat istimewa, yakni syurga. Tempat yang istimewa. Apa dia? Syurga. No? Oleh kerana dia terlupa lantas makan buah khuldi, menyebabkan kemukaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lantas Allah Subhanahu Wa Ta'ala kirimkan dia ke dunia. Bumi yang kita huni hari ini. Apabila menyedari dia melakukan kesalahan kerana terlupa, bukan dia jahat lah, bukan dia buat dosa, tapi dia terlupa. Benda terlupa ni boleh diampun. Namun darjat seorang nabi, dia akan terus memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla, minta diampunkan sehingga dia minta kepada Allah, sebelum dikirimnya aku ke dunia, berikanlah aku beberapa kalimat, yakni kalimat istighfar. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengilhamkan kepada dia kalimat istighfar yang berbunyi, yang kita beramal selalu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Disirahkan selama 40 tahun. Dia turun menangis, mohon ampun, terlupa, termakan buah larangan, terlupa. Kita ni punya makan segala jenis najis kita makan. Ya? Dia terlupa. Lantas sebenarnya di dalam hadis sahih, dia ada satu lagi lafaz dia. Nah, dalam hadis sahih, Nabi Adam alaihissalam meneruskan munajat dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taghfir lana dhunubana. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taghfir lana dhunubana. Sekali lagi saya ulang. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taghfir lana dhunubana. Itu sambungan daripada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sambungan yang dia bawa. Bila dia bawa sambungan tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam alaihi salam, wahai Adam, pada ucapanmu engkau ada menyebut bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hang sebut nama Muhammad. Hang jumpa dia datang mana? Hang kenal ke dia? Engkaulah manusia pertama yang aku ciptakan. Tak ada lagi manusia lain. Engkaulah manusia pertama yang aku ciptakan. Hang dapat di mana? Kata Nabi Adam alaihissalam, Ya Rabbi, lamma khalaqatani, wahai Tuhanku, ketika mana engkau ciptakan aku, wa nufikha fir ruhi fi jasadi, lalu engkau tiupkan roh ke dalam jasadku, jasad Nabi Adam alaihissalam. Rafa'tu ra'si, bila masuk roh dalam jasad dia, aku mengangkat, rafa'tu ra'si, dia kata, aku mengangkat kepalaku, lantas aku mendongak. Pandangan pertama yang aku lihat adalah tiang aras yang amat besar. Dan di tiang aras tertera namamu, ya Allah. Di sebelah namamu ada nama Muhammad. Aku tak tahu apakah makhluk itu, ya Allah. Aku tak tahu Muhammad itu apa. Binatangkah dia? Bendakah dia? Ataupun seperti akukah dia? Tetapi yang aku tahu,
Bukan calang-calang satu nama yang boleh duduk bersanding denganmu di tiang aras. Ia bukannya manusia sepertiku. Dah tentu lebih tinggi darjatnya daripadaku. Dia bukan seperti malaikat. Dah tentu lebih tinggi darjatnya daripada malaikat. Dah tentu rahmat dan nikmatnya bukan sekadar surga. Kerana dia lebih tinggi daripada segala rahmat dan nikmat dalam surga. Makhluk apakah ini ya Allah? Makhluk apakah ini? Lantas dia kata, aku petik nama dia, aku gunakan nama dia untuk memohon rahmat keampunan daripadamu ya Allah. Maka ku selitkan nama dia bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, di antara asbab aku mengangkat dosa segala taubatmu adalah kerana berwasilahkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdoa kita akan selitkan dengan selawatkan. Lepas puji Allah, kita akan ikuti dengan selawat. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba-Ku yang berdoa, doanya akan diangkat naik ke langit. Ketahuilah, langit itu tebal hijabnya. Lapisan dia tebal. Namun pisau yang memotong hijab itu adalah salam. Jadi malulah kalau kita malas berselawat kepada Nabi SAW. Jadikanlah dia perkataan yang sentiasa meniti di bibir kita, di lidah kita. Andai kita tak tahu nak kata apa-apa, daripada kita dok beletiak, dok merenung seorang-seorang, alangkah baiknya jikalau kita terus berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila mana disebut Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ada pihak yang kata bid'ah, ada pihak yang kata apa sambut apa ni, kami sambut ni tanda kami seronok sangat. Tanda kami syukur dengan anugerah yang Allah Ta'ala bagi kami pinjam. Dia sayang sungguh-sungguh kepada umat dia. Dia dah menangis segala jenis derita dia lalui. Dengan syarat, ringankanlah umatku. Dia lalui segala jenis kesakitan dengan syarat, jangan sakitkan umat-umatku. Mereka tak tahan ya Allah. Mereka sakit ya Allah. Itulah yang selalu dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana kasihkan umat, baginda sanggup berkorban apa juga, harta benda, jiwa raga. Sehingga kan di antara doa yang Nabi selalu rafakkan kepada Allah Ta'ala, Allahumma ahyini bil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Matikanlah aku sebagai orang miskin. Kumpulkanlah aku bersama-sama dengan orang-orang miskin. Pasal apa? Dia tak mau orang miskin tu rasa terpinggir, rasa tersingkir. Kami ni orang susah. Rasulullah tak ingat. Bahkan baginda sanggup hidup di dalam kemiskinan. Sepanjang hayat baginda hanya ada dua helai jubah sahaja. Sepanjang hayat baginda. Yang diganti-ganti. Kita ni, esok suruh pakai lain, boleh pakai lagi ni. Sama lah dengan orang yang kata tu, okey. Boleh lagi ya? Boleh lagi? Boleh lagi? Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu.
Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam hidupku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dekap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada umat, ummati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam alaihi. Sudah kau no? Okey, kita lafaz ikrar sebelum kita tahbirah. Bangun semua. Apa? Pelan-pelan nak bangkit. Saya faham no? Pelan-pelan.
Kena no, dah masuk hati dah hati kena. Kira angkat tangan kanan ah. Ada arah, ada arah kiblat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya gitu lah. Okey. Puas tak? Tak puas memuji Nabi lah. Tak puas insyaAllah. Nah, Alhamdulillah. Allah bagi peluang dekat kita no. Walau tak pernah tengok, walau tak pernah jumpa, tapi ada rasa cinta. Ada rasa rindu ya Allah. Rindunya ya Allah. Dan Lizi buta mata dia. Menangis. Teringinnya nak jumpa. Ya. Temulah walau sesaat. Satu saat banyak mana ya Allah. Bagilah jumpa ya Allah. Ya. Mudah-mudahan insyaAllah nak. Okay. Kita sudah dulu nak. Minta maaf. Boleh ke nak sudah? Boleh nak. Alhamdulillah. Kita baca doa sama-sama nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nasrati syari'atik. Fawathiq Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil iman.
وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwasanya hati-hati ini berkumpul kerana mengasihimu, bertemu untuk memikul beban dakwahmu, bersatu untuk mendaulatkan syariat padamu. Hati-hati kami ini telah mengikat janji setia untuk mendukung dan mendaulatkan syariatmu. Maka oleh itu, kekalkanlah kemesraan antara hati-hati kami ini, ya Allah. Hidup suburkanlah hati kami ini dengan makrifat pengetahuan sebenar tentangmu. Penuhkanlah piala hati kami ini dengan cahaya Rabbanimu yang tak pernah malam. Limpahkanlah kepada hati kami ini dengan limpahan iman, keyakinan dan keindahan tawakal kepadamu. Jika engkau mentakdirkan mati, maka matikanlah kami sebagai pemilik hati ini di dalam memperjuangkan agama dan syariat kepadamu. Sesungguhnya ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Selawat dan salam kami hadiahkan kepada junjungan kasih hati kami, Sayyidi kami, Maula kami yang kami rindui, Nabi SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, seluruh tabi'in, serta sekalian arwah muslimin dan muslimat. Wa hasuna ulaika rafiqa, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Yang baik itu